Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang dikasihi pengurusi majlis, pengurusi masjid, pengurusi atau ketua kampung, barisan jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa kampung, ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru, para alim ulama, para ibu bapa muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sesungguhnya menyambut kepeteraan baginda sallallahu alaihi wasallam ini merupakan hal yang tak boleh dinafikan oleh segenap pelusuk manusia, yakni orang-orang yang beriman. Dia akan ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini datangnya dia penuh dengan rahmah. Datangnya dia penuh dengan keberkatan. Datangnya dia membawa sinar hidayah. Datangnya dia membawa taufik, membawa kitabullah, membawa risalah daripada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara satu-satunya manusia yang kita boleh ikut dalam semua segi berbanding dengan makhluk yang lain, kerana sifat kemaksumannya dan sifat kesempurnaannya yang tiada galang ganti dan tiada boleh ditandingi oleh mana-mana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, untuk membicara kepadanya, maka tak mungkin kita boleh bicara, kerana ia banyak yang boleh kita ambil istifadah atau faidah di sebalik sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis-hadis baginda, bila kita nak baca, nak tengok dan nak tekuni, kita akan bertemu dengan banyak pakar-pakar dan ulama-ulama hadis yang mensyarahkannya. Begitu juga dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang memungkinkan kita melihat dari pelbagai sudut. Justru dengan masa yang terhad ini, saya akan kemukakan beberapa iktibar secara umum untuk kita mengambil sejuzuk daripada kefahaman dan juga penhayatan yang memungkinkan kita untuk kita mengikut atau melaksanakannya. Poin yang pertama, saya nak bincangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan dalam keadaan yatim. Yatim ini dengan makna kematian bapanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia seperti itu, mengguna satu title yakni yatim, tapi itulah kehendak Allah. Yatim ini, kalau kita tengok, dia akan membekas pada jiwaan manusia, sehingga mungkin berlaku pandangan serong atau sedikit ada rasaan lain. Kita tengok seorang budak comel, pakai baju smart, tiba-tiba orang kata ni anak yatim piatu, Allah, jatuh dah. Itu keadaan manusia. Jadi hikmatullah sengaja meyatimkan Rasulullah SAW ini banyak hikmah. Yang pertama sekali,
Hikmahnya ialah bagi diri Rasulullah SAW itu, sebagaimana kata almarhum Syekh Abdul Hamid Kishk, agar Rasulullah SAW ini bergantung direct kepada Allah, tidak pada bapanya dan tidak pada keluarganya. Hatta la yakula abi abi walakin qala rabbi rabbi, supaya Nabi tak kata abahku abahku, tapi dia berkata Tuhanku Tuhanku. Keduanya, bila mana Nabi dalam keadaan yatim, maka di situ Allah Subhanahu wa taala direct untuk mengajar Nabi tanpa sentuhan ajaran daripada manusia. Jadi tak timbul orang kata Muhammad tu pandai, Rasulullah tu pandai sebab abah dia tu pegang rotang tangan, suruh baca sentiasa, suruh ni, tapi tak ada. Jadi campur tangan manusiawi tak ada. Allah direct untuk ajar Nabi. Bukan sekadar ajar ilmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, tapi juga ada satu bab yang lebih tinggi daripada itu juga, namanya adab. Ada ni nisbahkan kepada Nabi Rasulullah SAW bersabda, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mengadabkan aku, mengakhlakkan aku, dan dia sebaik-baiknya. Maknanya Rasulullah SAW ini direct tarbiyah daripada Tuhan. Gurunya iaitu Allah, manusia gurunya manusia, maka guru adalah mulia. Tetapi Nabi gurunya Allah, maka Allah itu bukan mulia, tetapi Allah itu maha mulia. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhan kamu maha mulia, termulia. Maka di situ tuan-tuan, maka hikmah Rasulullah SAW dalam keadaan yatim itu, kerana Allah nak mengajar Nabi dan Allah nak mendidik Nabi tanpa ada campur tangan daripada manusia. Dan hikmah seterusnya, bila mana Rasulullah SAW dalam keadaan yatim, maka di situ talian-talian hubungan manusiawi hampir seolah-olah diputuskan. Hikmatullah, Rasulullah SAW lahir, akhirnya maknya beri susuan kepada orang lain, Halimatus Sa'diyah, untuk seketikanya. Kemudian 4 tahun kemudian patah balik kepada ibunya, dapatlah hidup dengan mak dia 2 tahun. Selepas ziarah ke kota Madinah, pulang, satu kawasan namanya Abwab, maknya jatuh sakit, mati. Hikmah Allah supaya tidak lagi ibunya, tapi Nabi kenal ibunya. Kemudian dipelihara oleh datuknya, maka datuknya menjadikannya adalah cucu kesayangan. Dijaga, tapi Allah hanya bagi 2 tahun sahaja. Tahun yang ke-8 usia Nabi SAW, datuknya juga meninggal. Akhirnya dipelihara oleh pak saudara yang tidak kaya, tapi kaya dengan anak-anak. Sekadar perniagaan yang sesederhana, juga bawa barang dagangan tapi sederhana. Anak pula ramai. Rasulullah SAW ditempatkan di celah anak-anak yang ramai itu. Itulah Rasulullah SAW duduk dengan Ali bin Abi Talib, dengan Aqil dan beberapa anak yang lain. Tapi akhirnya Rasulullah bergantung kepada Allah. Rasulullah bergantung kepada Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah dia dapati bahawa Muhammad itu dalam keadaan yatim? Maka di sana ada tempat untuk dia bergantung, berpaut. Allah, Allah. Ini dalam kamus hidup kita hampir tidak ada.
Anak-anak kita biasanya dia akan nampak kita, abah ada, abah ni boleh tahan juga duit. Mak ada, mak pun tak kurang pula, cikgu okeylah ataupun bekerja. Dia akan nampak mak abah. Sehingga akhirnya dia tak nampak bahawa Allah yang bagi rezeki. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Itu yang nak dipasang. Nabi daripada kecil lagi macam itu, gantung kepada Allah, yatim. Seterusnya juga memberi satu signal dan isyarat. Hai manusia, orang anak yatim ini, jangan cakap kita tak akan rasa dan kita tak tahu betapa teruknya jadi yatim, apatah lagi yatim piatu dalam bahasa kita. Melainkan apabila kita kena. Tapi kalau kita tua dah, yatim apa tak ada lah. Maknanya kalau kecil, dia akan perasan, jiwanya sensitif, jiwanya emosinya lain. Menangisnya dia menangis dalam hati, Allah saja yang tahu. Maka di sana hak Allah bagi. Kalau Rasul semulia-mulia itu diyatimkan Allah dengan hikmatullah, maka di situ kita kena ada satu kecaknaan yang tinggi. Anak yatim, sama ada kaum keluarga kita ada anak yatim, kerabat kita ada anak yatim, orang kampung kita ada anak yatim. Sebab itu anak yatim kena jaga. Hakul aitam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kisah sahabat yang macam mana dia belanja dan beri makan kepada anak yatim. Dalam surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Mereka itu sanggup beri makan daripada harta, daripada makanan yang mereka kasih kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan perang, dan mereka menyatakan kami beri ini semata-mata kerana Allah, dan kami tidak minta daripada kamu sebarang ucapan terima kasih pun atau pembalasan. Sesungguhnya kami takut apabila berhadapan dengan Allah pada hari kiamat kelak dalam keadaan muka masam mencuka. Takut. Tengok ini tuan-tuan, anak yatim dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairu baitin min buyutil muslimin fihi yatim yuhsanu ilaih, wa syarru baitin min buyutil muslimin fihi yatim yusa'u ilaih, atau kama qala. Sebaik-baik rumah di kalangan rumah orang Islam, dia ada bela anak yatim dan dia ihsan jaga betul-betul anak yatim. Seburuk-buruk dan seteruk-teruk rumah di kalangan rumah orang Islam, dia ada bela anak yatim, dia menunyanyai anak yatim tersebut, dia berlaku kasar dan buruk kepada anak yatim. Tengok betapa ruginya kalau kita buat macam tu. Anak yatim, tuan-tuan, Allah simbolkan setemulia-mulia manusia atas muka bumi ini, Rasulullah SAW, dia jadi yatim. Signal yang amat jelas agar kita jangan buat seperti itu. Dan Allah tokohkan ramai tokoh-tokoh luar biasa anak yatim. Imam kita Al-Imam Syafi'i anak yatim. Dikatakan Imam Abu Hanifah anak yatim. Dikatakan Imam Bukhari anak yatim. Dikatakan Abu Yusuf, orang kanan kepada Imam Abu Hanifah, anak yatim, Qadhil Qudah. Ramai di kalangan ulama, di kalangan mereka yang hebat anak yatim.
Termasuk kalau tuan-tuan dengar seorang tuan guru yang terkemuka atas muka bumi ni, sekarang masih hidup dalam usia 90 tahun lebih, dekat 95 tahun, 96. Allamah Asy-Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia sebut dalam buku dia, memori dia yang bertajuk Ibnul Qaryah wal Kuttab. Dia cerita macam mana dia ni anak yatim. Dia pergi belajar, mak dia hanya dia ada seorang je. Sedih dia. Adalah kakak ni tu. Sedih dia. Mak dia bela dia. Akhirnya dia belajar ke Sanawi kat Tontor. Duduk di asrama. Umur mungkin 14 tahun, 15 tahun ataupun 13 tahun. Duduk. Satu hari keluarga mari jemput dia buat balik. Sebab mak ni sakit. Abah mati dah. Dia pun pergilah. Mak ni oleh kerana itulah jantung hati bangun. Seronok tengok anak, suka peluk. Dan 2-3 hari kena pergi pula lah. Mak dia tak nak lepas, peluk sangat dia. Akhirnya dia pun pergi. Hanya beberapa hari, mari pula sekali lagi keluarga tengok-tengok mayat dah lah. Dia tahu, dia kata dia anak yatim piatu, dibela oleh atuknya, oleh pak saudara dan mak saudaranya. Tengok anak yatim. Sebab itu kita zaman sekarang ni nak bela-bela seorang ni kadang-kadang banyak juga fitnah, kecuali keluarga. Yang seterbaiknya secara praktikal yang amat mudah, di masjid kita ni, kampung kita, kerjasama dengan ketua kampung, kerjasama pula dengan apa ni, jawatan kuasa masjid, pengurusi masjid ni, kita ada satu tabung anak yatim. Tabung anak yatim ni, apa yang kita buat, kita bagi pada anak yatim. Kita ada, kalau boleh, rezeki ada, umpamanya ada pakat-pakat jaga, ada rumah anak yatim, pakat-pakat jaga. Tuan-tuan, kesangnya cukup besar. Kalau kita boleh buat macam tu, jaga keperluan dia, makan minum dia. Ingat je, kita tak mampu nak bagi 500 riyal sebulan, 300 riyal sebulan. Tapi bila kita tengok tabung anak yatim tu, kita boleh masuk 10 riyal. Ada lebih sikit, kadang-kadang 20 riyal. Tak ada langsung pun boleh juga RM1 boleh masuk. Alhamdulillah. Dan kita boleh tolong. Cerita seperti ini saya nak sebut, saya juga telah berceramah dan cakap bahasa seperti ini di Kuala Lumpur, sebuah masjid. Sudah saya ceramah, sahabat-sahabat ni pun bagi tahu, tuan Datuk, masjid kita ni sejak dulu lagi jaga pelihara anak yatim. Sponsor, belajar sampai tinggi. Untuk pengetahuan Datuk, saya anak yatim. Saya dapat daripada manfaat masjid ini, saya dah jadi ada rezeki dah, rezeki kerja dah, okey dah. Saya sendiri jadi penaung dan saya juga sendiri memberi saham kepada anak-anak yatim. Tengok tuan-tuan, buat secara praktikal. Anak yatim kita kena jaga. Kalau tak tuan-tuan, dia hanyut, bahaya. Terdedah, terjebak dengan dadah, wal'iyazubillah, dengan anasir yang tak baik, dengan akhlak yang pincang. Kisahnya kerana kita berlaku pengabaian kepada anak yatim. Rasulullah anak yatim, Rasulullah jaga anak yatim, Rasulullah santuni anak yatim. Kita tengok bagaimana Rasulullah SAW beri kecanaan kepada anak-anak yatim.
Kita tak boleh perkara ni duk sebut saya. Tak, sudah sampai masanya. PKJK Masjid kalau boleh letak satu tabung anak yatim. Sebab yatim ni tuan-tuan, dia adalah perkara yang tidak boleh diduga. Ibu bapa muda, ibu bapa sihat, ibu bapa gagah, ibu bapa berkerjaya dan berkarya bagus. Aksiden dua-dua mati, anak yatim. Saya pernah pergi tengok dan tuan-tuan pernah pergi tengok orang-orang macam ni. Kesian tuan-tuan. Meleleh air mata kita tengok anak-anak tu. Ini penting. Mengambil semangat bila Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini dalam keadaan yatim, inilah refleks daripada kita. Kita mesti buat sesuatu untuk anak yatim kampung kita ni. Tak rugi tuan-tuan. Bayangkan pembesarannya cukup baik, pembelajarannya cukup baik, dia dapat pula jadi ni, dia akan ingat kampung dia dan dia akan berbangga. Semoga Allah merahmati ketua kampungku, pengurusi masjidku, Bilal, imam, Tok Siak, jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa kampung, orang kampung aku tak tengok, melainkan kampung aku adalah the best, terbaik jaga anak yatim. Dia bangga dan dia ekspor cara kita buat ini kepada kampung lain, kepada tempat lain, kepada ni. Apa mana? Inilah pembelaan kepada anak yatim. Tidak ada lagi masalah nak belajar tak boleh, halangan dan hadangan keuangan, masalah-masalah yang lain tak. Dia terus boleh belajar. Ini tanggungjawab tuan-tuan yang sepatutnya kita kena ambil. Tapi kalau kita seorang memang tak gerak lah, tak mampu sangat. Kita buat secara kampungan, cara ramai-ramai, jama'i. Masjid akan menjadi sebagai center utama. Selesaikan keperluan-keperluan. Tuan-tuan bayangkan, dia angkat tangan, dia menangis di tengah malam. Dia menangis tengah malam. Siapa yang tahu? Dia mengadu kepada Allah. Tapi dengan bantuan kita, dia angkat tangan, dia doa. Boleh jadi dengan sebab itu Allah murahkan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita, Allah beri kebaikan kepada kita, Allah sisihkan kita daripada banyak perkara-perkara tak baik. Kita tak tahu. Tapi kesang anak yatim, jaga tuan-tuan. Kita ambil semangat. Bila Nabi dalam keadaan macam itu, mesti ada hikmah Allah. Ia tak saja-saja. Kalau boleh, patut Nabi mesti daripada orang kaya, mak ayah dia siapa ada, siapa ke mati, siapa ketua, boleh backup dia pula, bini dia, isteri dia boleh backup pula, apa ni, pak-pak saudara dia boleh. Allah tak jadi macam tu. Akhirnya tekad bulat Allah jadikan Nabi bergantung kepadanya. Ini anak yatim. Poin ini tuan-tuan, saya merasakan amat-amat penting. Kita tak tahu. Baru ni COVID. Sekarang pun COVID lagi. Tapi boleh hingga dah sikitnya. Endemik. Dulu peng ada P. Sekarang tak ada dah, buang P tinggal E. Endemik pula. Maknanya endemik ni COVID tu ada tapi tak kuat. Kita pun ada dah vaksin. Dan kita terpaksa hidup dalam keadaan ke-COVID-ang ni. Duduk dalam COVID. Tapi jaga-jagalah pakai macam semua ni. Saya tak pakai, bolok nak bercakap pula. Nanti saya pakai lah. Jadi dalam keadaan itu berapa banyak orang mati. Saya pergi kat PD Port Dickson. Tengok abah mati, lak seminggu mak mati, ataupun tukar antara dua tu lah, saya lupa hak mana dulu, mati. Tengok anak-anak Allah, kesian 2-3 kali, 2-3 tempat kita pergi tengok. Ini yang berlaku. Hak kes kahwin. Tengok. Siapa nak bela? Orang-orang macam ni dia tak tahu tuan-tuan.
Anak kecil apa dia tahu isu bank ke, isu ni, isu kewangan, isu ni, tak tahu. Siapa nak tolong? Maka kitalah tolong mereka. Ini kalau kita boleh buat satu perubahan, insya-Allah berkat tuan-tuan. Poin yang kedua, mungkin kita bincang 2 poin cukuplah malam ni. Kalau kita tengok Rasulullah SAW ini, itu masa dia kecil. Sekarang kita nak tengok dari sudut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua keluarga. Dia nak bincang Rasulullah ni banyak, luas. Tapi kita nak ambil hak dekat orang kampung kita, hak dekat dengan kita. Kita tak perlulah nak cakap Rasulullah pemimpin ke gini-gini. Hak itu memang panjang, itu cerita bab lain. Rasulullah sebagai ketua keluarga. Ketua keluarga ni tuan-tuan, sebenarnya Rasulullah datang satu package. Nama package tu adalah package qudwah dan uswah. Maknanya Rasulullah menjadi ikutan utama. Atas nama dia suami, atas nama dia bapa, atas nama dia atuk, Rasulullah SAW juga menjadi contoh. Orang zaman sekarang, dia terpaksa bayar duit banyak, pergi kursus. Nama kursus tu kaedah parenting ataupun masalah keluarga. Tuan-tuan, Malaysia dalam sebulan lepas tak sampai, kenyataan resmi daripada kerajaan Malaysia melalui timbalan menterinya, kes bercerai 5 pasang dalam masa 1 jam. Saya pernah tulis satu artikel berkenaan dengan cerai. Masa saya tulis itu 4 pasang dalam 1 jam. Tapi angka terbaru 5 pasang dalam 1 jam. Kritikal tuan-tuan. Maknanya disasters, punah rumah tangga ni banyak. Rumah tangga rapuh banyak. Nak kata tak cerdik-cerdik berlaku. Berpelajar. Kadang-kadang kita tengok pelik, laki bini muka comel, temu orang pun baik dua-dua, tiba-tiba cerah dah. La ilaha illallah. Dua-dua ni kaya, dua ni sedap duduk hidup. Ini masalah. Kalau tak pun macam tu, ada situ satu masalah lain pula timbul. Masalah kita hidup dalam keluarga ni, kita telah hilang satu benda yang paling mahal yang kita terlepas pandang. Apa benda itu? Kita tak dapat rasa bahagia berkeluarga. Kita tanya Ji bahagia tak? Haji jawab apa? Bahagialah. Sah tak bahagia. Nak marah kita pula. Jadi kadang-kadang macam tu. Tak. Kita tak rasa tuan-tuan. Ada orang tu tengok bini dia bila nak mati. Bini dia pula tengok dia bila ni nak mati. Berhabis kebereh je. Tengok anak-anak pun dia rasa rimah. Anak-anak tengok dia pula, abah ni Allah, masalah sungguh. Macam mana keluarga nak bahagia? Hara. Tak temu. Kita semua ni tuan-tuan, siapa dia ada 5 anak atau 4 anak. Saya pernah dengar seorang penceramah motivator kata, kita ada 5 anak, 4 anak, jarang. Ni anak besar lah, bukan anak kecil. Tak menikah lagi, kalau rumah lain tak apalah, rumah kita juga ni. Kita boleh bercakap dengan anak kita 10 minit setiap seorang anak. Tak ada. Ada seorang kartunis,
Dia lokis gambar budak-budak. Budak-budak 1980 dengan budak-budak 2019 2020. 50 orang seolah-olah budak-budak budak-budak tahun 1980, 50 orang duduk satu tempat, melompat sana, melompat sini, gini. Riuh. Orang panggil kaki tu dia gunalah. Tapi 2020, 50 orang tu masing-masing tu senyap. Tik-tok. Senyap je semua. Dunia dia. Tengok anak kita, cucu kita. Dulu kalau suka seorang, kena pergi dekat saraf. Takut budak tu tak betul. Sekarang jangan. Suka seorang biasa je. Kata apa pula? Di tengah ni. Biasa tuan-tuan. Budaya sudah ubah. Kita berkumpul tapi kita berpecah. Bersorangan. Zaman sekarang. Zaman dulu kadang-kadang berjauh pun teringat rapat. Kita dah masing-masing. Pegang ni. iPad satu seorang tuan-tuan. Ada tak orang boleh kongsi handset? Tak ada. Tak cukup 1, 2. Kawan saya 3 seorang. Apa benda sibuk nak kata kaya, dah kaya belah mana? Contohlah. Jadi apa yang saya nak nyatakan bahawa kita dalam keadaan inilah. Keluarga lesu. Awasir usariyah. Kekuatan keluarga ni hampir tak ada. Kita tak rasa lagi nikmat bahagia. Tak ada. Senyap. Ni pak saudara mati dah. Mati dah pak saudara. Minta maaf dah. Dia ada meeting betul. Takziah lah. Dia baca petih. Kata berapa dah pergi dah. Pergi pun bukan boleh hidup balik dah. Dia kurang. Dulu bukan pak saudara. 8 pupu. Faham mana pupu? Bukan sepupu, 8 pupu. Allah. Pergi. Sekarang tak. Jadi akhirnya keluarga kita lesu. Kita tak rasa. Nabi, dia beri satu indikator. Kayu ukur. Neraca. Siapa di kalangan kita paling baik? Kalau nak tanya, dia banyak dia sebut. Tapi ni satu sudut. Adakah yang paling ngaji Quran banyak? Yang paling apa? Yang semayang banyak? Yang zikir banyak? Yang selawat atas Nabi SAW banyak? Itu baik semua. Memang baik. Tapi Nabi sebut dalam satu hadis, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Saya ambil masa 5 minit ya. 5 minit lagi. Orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Dan aku ni bukan saya, Rasulullah. Rasulullah kata, aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Ini. Macam mana kita nak jadi, nak ikut? Kita tak akan ikut, tak akan jadi macam Rasulullah. Rasulullah ni kita tak suruh nak lawan Rasulullah, nak lebih pada Rasulullah, nak bersama pada Rasulullah, tak boleh. Tapi kita disuruh ikut Rasul, ikut belakang lah. Memang kita pun tak kererak macam Rasulullah. Tengok. Rasulullah kata, sebaik-baik di kalangan kamu orang yang paling baik dengan keluarga. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluarga. Kita tak berani nak declare macam tu. Nak isytihar aku orang paling baik. Berat. Tapi Nabi orang yang paling baik. Apa Nabi buat? Aisyah kata kat Nabi, kata kat orang, bagi tahu Rasulullah ni di rumah ada makan, dia makan. Tak ada makan, boleh jadi dia puasa. Kita tak ada makan, maki dulu sebakul, lepas tu keluar cari ya. Ada makan, dia makan.
Satu hari Rasulullah SAW datang ke rumah Aisyah. Ada makanan tak? Aisyah kata ada roti. Lauk. Nak makan lauk ke? Lauk tak ada ya Rasulullah. Lauk tak ada. Allah rasa cari kat lauk mana-mana ada. Cari. Tak ada ya Rasulullah. Cek kat dapur-dapur tu kalau ada. Ada apa? Cuka. Cuka. Bila ada cuka, bawa kat Nabi. Nabi ambil roti, cicah cuka. Dan Nabi beritahu pula, nikmal idamul khal, sebaik-baik makanan lauk pauk cuka. Balik ni pergi beli roti Gardenia ke apa benda ke, roti piloh pun beli laki bini, lepas tu beli cuka, ngadak cermin, cicah, makan. Muka macam mana saudara-saudara? Apa saya nak gambarkan? Saya nak gambarkan bahawa Rasulullah SAW ni dia tak kisah. Aisyah kata ma'aba ta'aman qat, dia tak pernah hina makanan. Dia tak pernah cela makanan. Kita package makanan hina, hak tukang buat hina, hak tukang akak hina, macam-macam. Soal dia tak lailu, dia liur dia tak, dia senyap je lah. Tengok. Jadi isteri nak marah ke mana? Makanan pun macam tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok, dia amat menghormati isteri-isterinya. Bahkan dalam satu kitab nama Kitabul Wafa. Wafa ni maknanya balas budi ataupun kenang budi ataupun zahirkan terima kasih yang mendalam. Dalam kitab tersebut cerita Khadijah radhiyallahu anha wafat lama dah. Nabi kalau ada je makanan lebih, ada, Nabi suruh letak banyak sikit kuah ni, dia letak beberapa bekah. Kemudian daripada bekah tu dia akan sebut, ini kawan Khadijah, ini kawan Khadijah, ini kawan Khadijah. Hatta dia teringat. Ada satu riwayat kata adik Khadijah mari ziarah dia sekali. Adik Khadijah ni perempuan, muka pun lebih kurang Khadijah. Mari. Nabi hari tu suka sangat di rumah, sebab mengenangkan nostalgia lama dengan Khadijah radhiyallahu anha. Masa perang Badar berlaku 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Ramai yang kena tawang, 70 orang. Salah seorang yang kena tawang adalah menantu Nabi. Masa tu syariat benar lagi, kafir kahwin Islam boleh lagi masa tu. Belum lagi turun ayat. Menantu Nabi daripada anak Nabi bernama Zainab. Jadi Nabi offer, hak mana boleh mengajar, hak mana boleh tebuh, hak mana tak boleh langsung, kena supah, tak mahu serang Islam, tak mahu perang. Zainab ni tebuh suami dia. Bawa apa benda? Rantai Zainab sendiri. Nabi tengok rantai tu, Nabi menangis. Sahabat kata, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah kata, wallahi, Rasulullah kata, aku teringat ketika mana Zainab ini kahwin
Mak ni maknanya siapa? Khadijah lah. Khadijah ni sayang ke anak ni, rata tekak ni ambil buka pergi sakut sempena kahwin ni aku hadiah kamu. Jadi perbuatan tu dia ingat Khadijah, macam tu dia menangis. Akhirnya sahabat kata kalau begitu tak apalah, Allah suruh baliklah. Kenapa? Ini dia keluarga dia. Keluarga cukup hebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Fatimah macam mana dengan Nabi? Fatimah ni salah seorang daripada anak Nabi yang paling hampir PA perangai, bergerak, cakap, memek muka, dikatakan dia paling hampir dengan Rasulullah. Dia dalam kita anak-anak 5 orang, ada seorang hak ngikut kita. Hak banyak ngikut, hak lain tu sipi-sipi je. Hak ni ada cara lain, tapi hak tu seorang tu Allah kata, ni macam anak bapak sungguhlah. Ada. Jadi Fatimah ni macam tu. Nabi punya hubungan. Tuan-tuan tahu, kadang-kadang Nabi duduk dalam majlis, Fatimah datang. Terus bangun, cepat-cepat pergi sambut Fatimah, peluk, piping tangan. Ni cerita Fatimah dah nikah, dah beranak dah ni. Bukan maknanya budak kecil dah. Hubungan kita dah boleh jadi lain. Piping, apa duduk. Nabi pergi rumah Fatimah, Fatimah dengan keluarga ni, dengan anak, dengan suami. Terus pergi kat Rasulullah, peluk, piping. Mana ada orang buat macam tu? Piping ni masih jadi anak dara je, masa nak nikah tu piping sebetulnya, lepas tu dak ah. Tengok. Rumah Fatimah dengan rumah Nabi bukan jauh. Kalau kita tengok sekarang ni, semua dalam kawasan masjid Nabi tu je lah. Kita macam mana dengan anak-anak? Anak pula duduk tepi rumah. Anak pula tak berapa kaya. Selalu mari. Sudah masuk mari. Kita pun kata, Minah mu mari sama rumah abah. Oh, ya abah nak mari rumah siapa lagi? Mari pula dengan anak-anak. Makan ikan habis semua, tinggal kepala abah sikit. Kita pun jadi susah bahasa ya. Anak pula jadi tak faham juga satu hal. Dua-dua jadi masalah. Jadi zaman Nabi tak, hubungan tu walaupun dekat rapat. Ya ini yang mahal, yang kita sedang terkiai-kiai, sedang tercari-cari. Saya nak relate satu kisah. Saya pergi dekat Kajang. Ni cerita 4-5 tahun lah. Masa saya jadi mufti dulu. Saya pergi dekat rumah orang-orang tua. Yang jaga tu cerita kat saya, kesian yang amat. Ada yang bapa, ada yang anak ni bagi tahu. Kalau bapa saya susah sangat, panggil doktor suruh injek lah, biar habis gitu je. Ada yang tak tengok tapi nak gerang. Bukan geram, gerang tanah, gerang. Nak gerang. Berebut ke gerang. Ibu bapa tak kira. Ibu bapa merintis seorang-seorang. Kita pun tengok kesian. Betul macam tu. Salah perbuatan tu. Tapi soalannya, kenapa jadi gini? Silatnya masa anak-anak kecil dia abaikan. Sebab itu zaman Sayyidina Umar 8.30 saya berhenti dah. Boleh? Nak suka berhenti sekarang pun boleh, tapi mari jauh litah Bukit Putuh tu, kata kena lama lah sikit. Zaman Sayyidina Umar, dalam kitab Tarbiyatul Aulad menyebut,
Datang seorang tua, laki tua. Ya Amiral Mu'minin, kau hukumlah anak aku, jahat sangat. Suruh hukum anak. Jarang orang mari suruh hukum anak. Sayyidina Umar khalifah yang adil. Sayyidina Umar tanya dia dulu, kenapa mu nak jahat sangat pada aku, tak hormat, begini gini. Sayyidina Umar panggil anak tu. Anak tu datang, orang muda. Dia punya something tu tuan-tuan tengok hebat. Ayah pun menikuh takut. Sayyidina Umar pun kata kepada anak ni, wahai anak, betul ke mu deraka pada ayahmu? Tengok, orang gedebel sungguh ni, orang sana. Betul. dia tak hipokrit, dia dah kata, dak. Betul. Allah, Sayyidina Umar kata. Kenapa? Kerana 3 sebab. 3 sebab. Apa dia? Pertama, dia pilih ibuku, ibu jalanan. Tangkap muat je. Mana-mana temu tepi tersembah ke, gini-gini tengok. Sama isap rokok, nikah lalu. Mudah gitu. Nama dulu kadang-kadang. Contohlah. Itu satu. Kedua, bila aku dilahirkan, dinamakanku dengan nama yang uduh. Nama apa? Nama kelawar jatang. Kelawar je. Orang perempuan dia nak baju kelawar, tapi kelawar tak nak. Kelawar je. Orang Arab, nama menatang tak apa, tapi hak gagah-gagah. Macam nama singa. Raja Saudi dulu nama singa, Fah, rimau kumbang ke apa ke. Di Sudan dulu tu Ja'far, Namiri tu rimau. Di Syria Hafiz Asad tu singa. Jadi nama hak gagah-gagah tu tak apa, tapi nama tikus munduk tak ada. Cicak kobing, cicak meng tak ada. Kelawar jatang, benda-benda gitu orang tak beri nama. Beri nama macam tu. Lepas tu, yang ketiga, dia tak pernah mengajar aku. Anak tu ukit balik. Tak pernah mengajar aku, tak pernah beri tarbiyah pada aku. Sayyidina Umar terus paling kepada bapa. Sayyidina Umar kata apa? Laqad aqaqta waladaka qabla an ya'uqaka waladuka. Sesungguhnya kamu wahai bapa telah derhaka kepada anakmu dulu sebelum anakmu derhaka pada kamu. Sayyidina Umar guna istilah bapa derhaka pada anak. Jadi hak ni kita kena jaga. Tak jadi masalah kita baik balik hubungan. Letih kita kalau main gini. Kita mengharapkan anak kita 100% pada kita. Tapi cara kita interaksi tidak menjurus ke arah itu. Kita kena betul balik. Akhirnya bila keadaan macam ini, kita akan rasa seronok. Tuan-tuan, anak-anak ini adalah jantung hati. Tapi kita abaikan. Orang lain duk sibuk nak menega pelaburan, bergiang. Tapi satu pelaburan yang paling besar adalah pelaburan anak-anak berjaya. Saya tak kata berjaya kerana dapat periksa belajar tinggi, dapat master PhD, dapat kerja besar, dapat pangkat besar. Itu sejuzu. Berjaya dengan akhlak, berjaya jadi saleh. Sebab yang kita dambakan awaladun salihun yad'ulah, atau anak yang saleh yang doa pada dia. Itu yang kita harapkan. Jadi 2 poin ni tuan-tuan bagi saya adalah penting. Poin yang pertama, isu kita dengan anak yatim, bagaimana sikap dan sepatut dan sewajarnya kita kena buat. Kedua, isu
bagaimana kita nak bina keluarga. Banyak lagi kalau nak kisahkan dan kalau kita nak selesaikan, tapi perkara ini penting. Kalau tidak, rumah tangga, kehidupan sentiasa lesu. Jadi panjang cerita kalau saya nak jawab. Buku Makrifah Rasulullah ni dia menceritakan banyak cerita tentang Rasulullah satu persatu dan kisah-kisah yang saya sebut sebahagiannya. Masa peliharalah. Rasulullah SAW ni adalah orang yang time management dan quality times. Dari segi masa dia jaga, pandai urus, dan kualiti masa dia luar biasa. Tip hafazan Quran, kita nak anak-anak kita dekat dan diri kita dekat Quran. Maka bagaimana cerita yang syarat banyak. Inilah doa aku dalam hidup kita ni, kita kena banyak doa tuan-tuan. Kalau tak payah, dan kita sewajarnya kena ada, kalau di rumah kita ada Quran, kita kena ada hadis. Kurang-kurangnya hadis 40 ini untuk menjadi penawar, pedoman dalam kehidupan kita. Sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bahasa saya guna mungkin kasar dan tak sesuai dengan khalayak sini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alim ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.